Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidah Al-Muslimin. Bab yang ke-15, kufur dan ciri-cirinya. Ciri-ciri itu maksudnya sifat-sifat. Kufur dengan sifat-sifat dia. Itu mana ciri-ciri. Kufur ialah sifat ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepadanya setelah ditegakkan hujah-hujah. Disampaikan kebenaran itu dan dinyatakan kepada mereka yang melakukan amalan-amalan yang dianggap engkar menurut nas-nasnya. Jadi syarat nak jadi kafir ni bukan mudah. Yang pertama sekali dia engkar perintah Allah. Anak orang ni bapa mun tak buat lagu ni, tak mau. Engkar. Yang pertama. Setelah ditegakkan hujah, kena pergi royak dulu. Dia ajar dulu. Pergi berhujah dulu dengan dia. Kita saya pakai juga. Kena disampaikan kebenaran. Kena pergi sampai dulu. Kok benarnya lagu ni? Awak ni salah. Maknanya bukan kata orang salah pakai akak baru pung. Dalam tu kapih lalu. Tak. Kena pergi berhujah dulu. Kena pergi royak betul dulu. Kena pergi bicara dulu. Jadi barulah. Lepas pada dia engkar juga, tak mau juga. Kalau kerajaan Islam ada, kena bawa dia tak dalam jail dulu. Kurung situ, biar dia bertobat. Jadi setengah ulama kata 3 hari kena kurung. Hari-hari kena hantar tok guru, hantar ustaz, hantar penceramah, suruh pergi bicara dengan dia. Kalau dia kerah juga, duk main buah tu juga, tak apa lah. Kalau ada negara Islam lah, boleh lah. Boleh ke apa? Boleh puasa. Lah ni habis lagi denda lah. Orang Mesir denda. Dia tak ada 3 hari lah dia. Kalau 10 tahun dia 3 hari. Keingkaran itu berlaku dengan hati. Jadi engkar tak terima Islam dengan hati pun kira. Seperti yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Maksudnya di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jumpa dengan orang kami beriman. Percaya apa tak percaya. Padahal mereka tidak beriman. Dia main-mainnya, tidak beriman sama sekali. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dibutuh boleh faedah dia. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sebenarnya dia tipu siapa? Tipu dia sendiri. Apa nipu Tuhan? Tuhan bukan, Tuhan lebih tahu segala benda. Sedang mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Dan bagi mereka seksa yang pedih. Disebabkan mereka berdusta. Jadi seksanya, azabnya sebab dia cakap dusta, maka dia boleh azab. Allah Subhanahu wa taala memberi hukum putus kepada mereka yang mengaku beriman dengan lidahnya sedangkan hatinya tidak beriktikad begitu adalah kafir. Mana hak luar dia buat belaka, semaya ada, haji ada. Kalau kita orang Melayu ni pula baca Yasin lagi. Enggak boleh lagi. Ajak orang mengatik lagi. Tapi dalam hatinya tak percaya. Buat tu, ada istiadat. Tak buat ke? Orang buat belaka. Takut mudah nyecok demo. Begitu ya. Mana dalam hati dia tak stay. Ini kafir kan?
Ada tak? Kalau kita kata, dia tahu dia tak semaya. Tapi dia ajak kita ngaji, kita boleh kira. Tak boleh pergi. Kalau tahu dah orang ni tak semaya, kalau dia ajak dia kita pergi rumah dia. Dia buat tahan, buat tahan ni. Tak, dia semaya pun tak mau. Nak tali buat apa? Kita tak pergi masyarakat siapa nak tahu. Tidak masalah kabur kita rugi tak boleh makan kita nya. Tak ada masalah. Orang pelihara lagi mengapa lagi? Ha, masalah. Dia bila orang tak semaya, habislah modal dia. Dia nak ajak buat mengatik buat apa lagi? Ha, itu ada. Budaya-budaya itu dipanggil jadi adat, istiadat. Orang kampung buat belaka, dia buat juga. Kalau tak buat kan, dia kata macam-macam. Yang sebenarnya dia bila orang tak semaya ni, habislah. Kepala modal dia tak ada dah dengan Islamnya. Cuma kita tak ambil. Cok kape kita tak dai. Tidak kuasa kita tu kaji kena ambil dia. Kita dalam penjara, suruh bertaubat, suruh semaya. Jadi kalau tak bolehlah kita setiap orang tak semaya kak, kita pergi ambil stiker, kita tepek rumah dia. Ni rumah kape ni, jangan. Banyak lagi syarat-syarat dia yang tak boleh kita bertindak sendiri dalam masalah ni. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hukum putus kepada mereka yang mengaku beriman dengan lidahnya. Kata dengan lidah kau, tunjuk kau orang perbuatan kau, sedangkan hatinya tidak beriktikad begitu adalah kafir. Dia tak percaya, kafir. Sesiapa yang engkar dengan hatinya dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beriman dengannya, engkar dengan hati, adalah pendusta di atas ikrarnya bahawa dia beriman. Mana dia kata dengan mulut tapi hati tak terima, ini orang pendusta. Macam mana iman ni? Kata dengan mulut tu tanda zahir, hak sebenarnya hak ma waqara fil qalb, hak duduk dalam hati, hak duduk baji dalam hati ni yang diambil kira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran dengan azab yang pedih dan juga menafikan imannya. Jadi Tuhan tak terima iman dia kalau dia duduk main macam ni. Adapun mereka yang engkar dengan hatinya, hak engkar dengan hati, dia tak kata dengan mulut, dengan perbuatan dia begitu tak nampak, maka hukumnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tak boleh tafsir hati orang. Tak boleh kata, hamba tahu barang dalam hati dia. Boleh tak? Ini tak tahu masyarakat hari ni, dia tahu barang dalam hati orang. Hak ni yang kita lemah ni. Lemah. Dia ni memang tak betul ni. Hamba tahu dalam hati dia. Siapa tahu dalam hati orang? Pernah kita pergi suluh hari? Tadi kita dah bicara, jangan jadi kita ni, jangan jadi juru audit. Tahu mana juru audit? Ada baca surat khabar, tahu juru audit ni maknanya. Juru kira bagi orang. Orang sendiri tak kira. Jangan jadi juru audit. Oh, baik bila bagi orang pagi gelap boleh. Yang dia sendirinya. Maya boleh lekat tak lekat. Ni jangan jadi juru audit. Baiklah. Jadi adapun mereka yang engkar dengan hatinya, maka hukumnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak mengetahui apa yang tersirat. Tersirat itu berada dalam hati, di hatinya. Di mana kita hanyalah mengetahui apa yang lahir sahaja, yang zahir je kita tahu. Hak dalam hati orang, mana boleh tahu? Kepada orang-orang yang engkar dengan hati, sesungguhnya dia mengetahui siapa dirinya. Orang dalam, dia tahu dalam hati, kita tahu dalam hati kita ada apa. Kita sayang orang ni, kita benci orang ni, kita betul apa ni, ikhlas tak ikhlas. Maka terserahlah kepadanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala-galanya. Jadi kalau kita masalah dalam hati orang, jangan korek. Jangan kata hamba tahu dalam hati dia. Tak. Kita boleh cakap hamba tahu dia tu tak pergi masjid, tempat kuliah ni tak ada. Kalau ada jamu marilah. Tanya-tanya ada bewa. Itu boleh kata. Tapi kalau cakap nak tafsir hati orang, orang mau tahu hati busuk dia ni. Mana kita tahu dalam hati orang? Boleh tahu? Ini bahaya ni, jadi juru audit lah kita ni. Dia tahu dalam hati orang. Yang tahu dalam hati orang ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu dia berniat tidak baik, pada zahir nampak tanda-tanda macam sedemikian, tapi kita tak boleh hukum orang itu di atas hati dia. Hari ni ramai orang jadi pakar. Pakar apa? Pakar hati. Pakar hati. Cakap, ustaz tu jahat. Nampak ya, kayak sedap tapi hati busuk. Jadi kita ni, kita tafsir hati orang. Dia niat lain tu. Kita mana kita tahu niat dia? Dia ikhlas ke tak ikhlas? Tapi kalau kita sendiri, kita tahu ke tak tahu kita tak ikhlas tak ikhlas? Tahu. Kita buat nak seorang tengok.
Kita buat nak tunjuk orang, kita tahu. Kita boleh nilai diri kita, kita boleh jadi juru audit kepada kita sendiri. Jadi audit orang lain jangan. Hak tu hak zahir. Hak zahir. Kau tahu perangai dia tu. Lepas-lepas ayah orang hilang. Jadi kita boleh cakap hak memang dia buat. Hak zahir. Dan kalau salah orang mari pula nak kira bercara dengan dia dan kita tahu dia ni kaki menipu, kita boleh bagi tahu. Ramai dah orang kena tipu dia tu. Kalau awak nak berkawan dengan dia, nak berniaga dengan dia, hati-hati lah. Mana kita beri peringatan. Tapi kalau nak korek hati orang, bukan kerja kita korek dalam hati. Ustaz tak ikhlas. Mana tahu? Tak tahu. Ustaz nak korek dalam hati orang, benda-benda yang gaib, yang ada masuk campur hak kerja Tuhan. Itu dia panggil benda gaib tu. Maka sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Tuhan ayat kita, aku ni lebih dekat pada orak leher. Mana ayatnya Tuhan ni selalu dekatnya dia dengan kita. Dia tahu belakang. Kita dengan kita tak tahu kadang-kadang. Kita duduk dalam rumah sekali dengan isteri. Tahu ke kita? Tak tahu. Dia duduk alik pintu, duduk dalam alik bilik dia, tak tahu apa dia buat. Tapi Allah SWT dengan hamba dia, dalam ayat Tuhan kata, aku lebih dekat daripada orak lehermu. Maknanya terlalu hampir dengan Allah SWT pada kita. Tidak ada benda yang tersembunyi dengan Allah. Surah Al-Qaf ayat 16. Mereka yang engkar dengan lidahnya. Sana dengan hati. Hati payah-payah. Jangan duk tafsir hati orang. Tapi dengan lidah kita dengar. Mereka yang engkar dengan lidahnya adalah dianggap terkeluar dari iman dan menjadi kafir. Ini sebenarnya. Dia kata, Islam tak molek, Islam tak bagus. Islam ni jahat, zalim. Undang-undang apa nak kat tanya orang. Contoh. Maka itu perkataan dia yang kita boleh dengar dan kita boleh jadi saksi sendiri. Sebenarnya tu. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Surah An-Nahl ayat 16. Maksudnya dan barang siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada beriman. Nauzubillah lah. Minta berlindung lah kita sama-sama. Ya sentiasa kita minta berlindung dan minta dijauhkan Allah Ta'ala daripada terjerumus kepada berpaling. Dah beriman baik-baik, ditukar jadi tak baik pula. Na'udzubillah. Karena itulah tuan-tuan, kita kena selalu baca doa, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi ala din. Ingat doa ni. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi ala din. So, Tuhan yang bolak-balik hati, janganlah engkau balik ke hati aku ni, jadi tak baik. Jadi minta Tuhan teguhkan hati kita ni, biar tetap pendirian. Jangan duduk. Mari kita sekali ni, orang panggil main keluk-keluk. Sekali saya kat Islam, sekali rasa Islam ni nyusah. Itu kita dah. Jangan jadi macam orang asli kita ni. Orang asli dalam bukit. Dia kaya kau ustaz hak dia ngajar dia, susah jadi orang Islam ni. Semua benda kena baca. Nak kata tu orang asli. Semua benda kena baca. Nak kencing pun kena baca juga. Betul ya. Tapi dia tak tahu pasal apa baca. Bagi dia hanya menyusah nak baca. Jadi kita tak tahu baca tu boleh pahala selamat daripada diganggu oleh syaitan. Memang nak baca apa? Buat kita ni suka sangat selamat kan. Minta berapa tu? Ada orang selamat. Kenduri selamat. Gatul benda atas kereta ni. Berapa dia ni? Ni selamat. Tidak dia gatul benda-benda. Dia ambil untuk bawa gatul. Gatul atas rumah. Gatul tengah. Gatul lah kau nak selamat. Jadi kalau lagi tahu bagian ni, baca doa ni selamat, mesti kita nak baca. Jangan jadi orang asli buat kita ni. Tak ada nasib dah orang Melayu ni. Dia nak jadi orang tiru kan. Orang asli tak ada orang nak buat hal. Maksud barang siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dengan iman. Jadi kita dah cerita siapa dia itu? Yang dipaksa oleh kafir terlalu teruk sangat sehingga dia mengucap kalimah yang tidak baik. Lepas tu dia minta maaf balik dengan Rasulullah. Rasulullah kata, kalau dia nyal lagi
Kalau dia kena lagi yang kamu tak tahan nak sabar, kata pula. Tapi tak kat lidah, jangan lebih daripada itu. Mana kalau tapi kalau orang tak dipaksa pun kata juga. Ni pilihan sendiri. Tuan pilih sendiri, tuan tanggungjawablah. Tak apa dah. Ayat ini menerangkan tentang sesiapa yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kafir, yang berlaku tidak dengan paksaan. Tak ada orang paksa kita. Tak ada siapa pun paksa. Dipaksa ni kena ingat, baru ni kita dah belajar tentang takat mana paksaan. Bukan orang kata, tak kata ni napa. Tak kata paksa dah. Tak lagi. Napa bila tu kerah dengan dia dengan kita tak tahu lagi. Kita terah dulu dah. Tulis dua kerak ya belakangnya. Jadi kalau tak ada dia, dah siapa? Dah kita. Jadi naknya paksaan ni macam mari berdiri duduk sini. Kitanya tak ada. Tu baru orang paksa. Kalau awak tak kata tembok. Tembok betul ni. Tembok ni mati ni sekali ya. Tapi kalau nak main pada karate tak tahu lagi siapa dia benar lah. Jadi jangan, maknanya bukan semua paksaan tu kena mesti terima, tak lagi. Maknanya ada tahap dia, ada peringkat dia yang kita kena pertahan. Ayat ini menerangkan tentang sesiapa yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kafir, yang berlaku tidak dengan paksaan. Berlaku setengah secara begitu, tak ada paksaan. Iaitu tiap-tiap perkataan yang menghina atau menolak dan mengingkari perkara yang diwajibkan beriman kepadanya. Benda ni kita wajib beriman. Tiba-tiba kita ditolak, kita menolak dia, kita tak mau kata, kita tak mau ikut. Adapun orang yang dipaksa adalah dikecualikan selagi hatinya masih tetap beriman, walaupun tidak dinafikan bahawa menghadapi paksaan sehingga mati syahid adalah lebih baik. Maknanya kalau kita orang paksa secara mana pun, tak apalah. Kalau tak mati hari ni pun, lepas pada ni, mati juga. Baik kita pertahankan iman kita. Tak mau kata. Dia kata-kata kelima kubur tidak tembok. Ikutlah, nak tembok-tembok. Tapi saya tetap dengan pendirian, mempertahankan agama, tak mau kata. Jadi, itu lebih baik kalau kita berani macam tu. Tapi kalau kita tak berani, dia bukan semua orang berani. Bukan semua orang berani. Pasal itulah ahli-ahli pepatah kata, kalau takut di lambuk ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi kalau takutnya main di ombak, buat rumah atas bukit lah. Jadi itulah di antara pejuang-pejuang Islam yang kita jadi tak berani ni kan itu. Takut juga tengah-tengah duk ceramah, tengah-tengah duk mengajar orang mari likur rumah ni. Naik Allahu Akbar. Undang-undang negara kita pula ada satu undang-undang yang tak payah bicara, tak payah pergi mahkamah, tak payah apa. Tak payah mahkamah. Dia boleh masuk dalam tu berapa hari. Ini pun satu penyakit juga yang menakutkan kita. Jadi walau macam mana pun kita kena ingat orang yang boleh mempertahankan. Hari ni tuan-tuan, kita jangan duduk mikir bila bunyi pertahan kau mesti berlawan selalu dengan senjata, dengan berdiri. Lah ni kita nak lawan dengan paksaan yang mari dari diri. Dia panggil paksaan hawa nafsu. Tuak kau tahu. Nak bangun pukul 5 pagi. Nanti dulu. Ni sertahan ni. Nak bangun pukul 5 pagi ni. Maya tahajud. Kau nak kau. Lengah juga dah. Wah metah. Wah tolak batan. Tolak alik ni jenis kau alik ni. Tolak alik ni jenis alik ni. Itu pelawan ni. Itu kita bila sebut pelawan, jangan duduk mikir osok-osok. Macam Jepur masuk. Cocok. Kau tak pandai naiknya, jangan Jepur naiknya boleh tak? Mana main cocok kau punggung ni? Kau naiklah kata. Untuk hanya lepas naik tu boleh, naklah tu. Tak boleh. Itu masalah ni kata. Terjunnya tinggi. Masa naik tu dia takut ke bro naik. Allah nak tahu tu. Jepur tak ira dah. Boleh wanya muda dia pergi dah dia. Orang kapur pun duk mari apa ni? Nyari tangga. Kita maknanya dalam ketakutan kita kena ingat mana bila sebut takut tu. Bila sebut perlawan ni, kita jangan serap-serap salah dulu. Tengok halu-halu dulu. Hak kita boleh lawan dulu kecil-kecil dulu. Baik. Dekat mana ni? Dia ada perbuatan yang ditafsirkan kepada kafir. Menurut nas adalah juga dihukum kafir. Maknanya nas kata siapa dia buat lagi ni, bunuh himar dia. Maka itu dia panggil nas.
nas adalah Quran adalah hadis sebut. Ada pun perkataan-perkataan yang boleh yang tidak jelas tu, kesamaran itu kita boleh bincang. Kena bincang dulu tu. Tak boleh akak pok salah. Itu dia panggil perbincangan itu ada. Terhadap sesiapa yang melakukannya seperti melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah. Jadi kita tidak sembah makhluk lain. Kita sembah tok peko, sembah tok kayu, kamat, sembah apa-apa ni. Itu tak boleh. Yang seperti melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Dia buat juga. Orang kafir buat, kita berasa nak tupai kata. Jadi kita kena beza. Perbuatan orang kafir ada dua. Satu perbuatan orang kafir yang berasal kepada adat. Adat istiadat. Hak adat dia tak apa. Kalau kita nak pergi tengok dia belagak naga tu dia kata adat. Contohnya. Tapi kalau makan mi panjang tu mana? Mi panjang. Hak mi kan dia tak aja tengok kawan-kawan. Mi panjang. Tengok. Jadi kita tanya sahabat kita, Ustaz Taufik T ni dia asalnya orang Cina. Dia tidak asal sekarang ni pun Cina lagi. Asalnya tidak Islam. Tanya Ustaz Taufik atau macam mana dengan ni? Dengan itu ni amalan ni. Dia kata bagi dia mengikut apa yang dia faham daripada agama dia asal. Dan Islam dah Ustaz molek. Perbuatan ni ada unsur perbuatan agama. Karena malam tu dia puja ruh tok ayuh dia dulu. Yang menyebabkan demo tu mari makan mi panjang. Jadi majlis-majlis macam ni kita kena bezakan di antara hak adat istiadat. Macam hak naga belagak tu, dia nak ikuti pau ya, nak ikuti duit di kedai-kedai tu. Tu lain. Hak ni ada istiadat kepercayaan dia, roh dia mari. Jadi hak ni tak. Jadi kita kena beza. Sama juga dengan upacara lain-lain. Upacara kawan-kawan kita lah. Hak agama lain tu, jadi kita kena berangan. Kita kena kaji dulu. Hak ni agama kau ada istiadat. Dia kata ada ini ada saja, tak ada terlibat dengan dewa, tak ada terlibat dengan apa. Itu kita boleh pergi. Jadi kalau benda tu nas menunjukkan buat orang itu kafir, menurut upacara orang kafir kita pergi juga, maka kita pada waktu itu berbahaya. Berbahaya kepada akidah kita yang boleh merusakkan akidah. Itu ingat betul tak? Ini bagai-bagai bahaya jangan main. Jangan main. Jadi bab yang ke-16, bab syirik. Ini penyakit paling besar sekali dalam dunia ni. Kalau orang tanya kita penyakit dalam dunia ni paling parah sekali penyakit apa? Penyakit syirik. Kalau tanya buah kita ni, darah tinggi kecil manis, buah pinggir dia bila hati ya? Ya, hak tu ya juga. Hak tu doktor hospital. Hak kita ni penyakit orang kita kena lebih bahaya daripada segala-gala penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit syirik. Pasal apa penyakit syirik bahaya? Kita tu sedar. Kita tak sedar. Dia sedar ke tak sedar ke, penyakit bahayanya, penyakit hospital tu paling jauh dia pergi ke mana? Dia pergi belakang rumah ya, kat kubur ya. Penyakit syirik ni pergi ke mana? Kita itu. Pergi ke mana? Pergi ke neraka, na'udzubillah. Akhirat pergi ke neraka pula, kekal dalam neraka tu. Khalidun finnar. Ini kita takut. Jadi insya-Allah perbincangan kita yang ke-16 ni kita akan sambung dalam majlis kita yang akan datang, insya-Allah.